Tanda pertama, orang mula menyesal, saat-saat pertama manusia mula menyesal ialah apabila datang hari kematiannya. Hari mati dia, tuan. Hari mati. Pasal apa? Pasal orang bila dia mati cara tak elok, mati su'ul khatimah, maka bermulalah hari-hari malangnya. Tak rehat dah. Kalau esok petang dia mati su'ul khatimah, maka bermula petang esoklah kesengsaraan dan penderitaannya. Sampai bila, Ustaz? Tak sampai bila, dia tak ada sampai bila dah, habis. Tuan-tuan, manusia bila mati su'ul khatimah, habis. Nabi pernah sebut, bila dekat dengan kiamat nanti, kalian akan melihat mati mengejut itu banyak. Mautul faja'ah, Nabi sebut. Mautul faja'ah ni mati mengejut. Umur berapa belas anak hari ni hak baru lahir mati pun banyak. Kalau siapa perasan duk tengok kan, sagi lahir cacat, lahir sakit, sagi mati, lepas tu sagi ni hak lahir ni. Dia jadi banyak zaman hari ni, jadi macam tak sihat. Memang makan merapu pun, memang makanan merapu memang banyak pun, no. Mak ayah hak muda-muda hari ni, ada yang nasi tak makan, dia suka makan merapu rojak sagi dia pergi makan kacang. Yang tu semua tu sebab je lah. Allah nak beritahu kata bahwasanya akhir zaman ni mati mengejut tu dibanyakkan oleh Allah sebagai petanda kepada apa, tuan-tuan? Sebagai petanda bahawa kiamat sudah dekat. Hak tu je. Kiamat sudah dekat. Bila kita mati, maka manusia tidak lagi akan melakukan ibadat. Contoh, asang esok meninggal. Malam ni dengar kuliah, asang esok meninggal. Tahu saya apa hak cakap? Kan tak tahu ni. Subhanallah. Bila dia meninggal asang esok ni, maka isyak malam ni, hak itulah isyak yang terakhir dalam hidup dia. Dia tak jumpa dah isyak sampai bila-bila. Ni maghrib tak sah, hak itulah maghrib last sekali dia buat dalam hidup dia. Dia takkan buat dah semayang maghrib ni. Dalam syurga pun Allah tak kira semayang. Tak ada, dalam syurga tak ada semayang, tak ada puasa. Tuan-tuan, rupanya itulah sebab para ulama, para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, para sahabat apa semua ni, mereka membanyakkan ibadat. Baru kita faham, oh patutlah. Sebab dia kerti, bila mati je tak ada dah ibadat, tuan-tuan. Ni hak tuan-tuan berasa seronok semayang. Ada orang Allah bagi dia khusyuk, rasa manis baca Quran. Ada orang tuan-tuan hidup dia kalau puasa hak tu habis meta. Tak sama, tiap-tiap orang tak sama. Ada orang dia seronok sedekah, tapi hak lain tu buat juga tak banyak. Tapi kalau sedekah ni sampai orang pun sekat dia, taruh sama kat rumah. Dia berasa seronok, dia berasa dia nampak Allah bagi bayaran semula bila dia sedekah tu. Jadi tak sama tiap-tiap orang. Tahu tak? Setiap orang Allah bagi tak sama. Jadi dengan ibadat-ibadat ni, tuan-tuan, yang itulah yang terakhir, peluang terakhir yang Allah bagi kat kita selama kita hidup di dunia ni. Hak nama kata dunia ni alam bercucuk tanam, dia tak faham cucuk tanam. Tang ni lah modal. Kalau orang kata tolak dunia terus, tak mau cara terus pasal dunia. Tu tak mau cara terus pasal dunia, nak buat ibadah di mana? Di dunia ni lah buat ibadah. Nak tolak macam mana? Tuan-tuan, ibadah buat di mana? Dunia. Lepas dunia pergi mana? Alam barzakh. Alam barzakh ada ibadat tak? Alam barzakh tak ada dah ibadat.
Tak ada dah baca Quran, tak ada dah zikir, tak ada dah sedekah, tak ada dah puasa, tak ada dah mayang malam, tak ada dah haji, tak ada dah. Dunia saja kita buat ibadat-ibadat ni. Sebab tu nak kena perbetui hak hati ni. Setiap kali buat ibadat tu bukan pasal makhluk, terlintas pasal makhluk, istighfar 3 kali, sebut kepada hati sendiri, aku buat ni kerana Allah. Ni dia kena sebut ni dengan hati kita ni, kena sebut, kena ajak dia, nafsu lah tu kan, kena ajak dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang bila duduk di mahsyar, benda yang paling dia menyesal sekali tuan-tuan, kawan duk biasa buat pasal orang puji. Kita hidup ni macam-macam perangai orang kita jumpa. Ada orang buat pasal memang dia suka buat pasal orang. Semayang macam kita lah, macam kita Islam, semayang apa semua, pulang zakat, tapi dia cukup suka kalau orang puji. Duha buat 2-3 hari sekali buat, tapi kalau siapa puji, sehari 2 rakaat 4 rakaat. Bila timbang amalan dia di mahsyar nanti, timbang amalan kita ni, pahala ni nampak ketul-ketul macam ni di mahsyar nanti. Ni macam mana kita tengok botol air ni boleh nampak seketul ni, di mahsyar nanti pahala dengan dosa ni boleh nampak macam ni. Macam bangunan ni, tengok pahala kita besar ni, hak besar meja sekali dia keluar mai pahala. Nabi sebut ni, sebahagian ibadat tu dia punya pahala dia sampai besar gunung. Pun satu ibadat dia besar gunung. Ada satu orang tuan-tuan, habis timbang pahala dia pun lega dah, tarik nafas dah. Kepala tak dongak juga, no? Sebab di padang mahsyar tak ada orang dongak kepala, semua orang tunduk, takut. Bila habis dia pun tengok pahala dia perhati. Siapa yang nak tengok, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yanzuruna ilaiha, ataupun ayat dia apa nama ni, dia punya mafhum dia, terjemahan ayat ni, mereka memandang dengan hujung mata. Dia macam tu, semua orang tunduk tuan-tuan. Nak tahu mahsyar nanti semua orang tunduk, termasuk binatang. Setan lagi ya, kan? Jadi bila semua tunduk macam tu, sampai duduk depan Allah pun semua akan tunduk macam tu. Siapa tak berani panggung kepala? Kalau nak tengok pun dia tengok macam tu. Tengok tu. Betul macam tu balik. Macam itulah orang tengok di padang mahsyar nanti. No? Kalau dia nak tengok belah kanan, dia macam tu. Yanzuruna ilaiha min tarfin khafi. Lepas hanya tengok kiri kanan ni, tengok macam tu je. Bila Allah timbang, semua dia tunduk. Bila dia tengok pahala, dia tengok sikit lah. Lepas tu dia tunduk balik. Dia tengok situ lah. Lepas tu dia tunduk. Habis timbang semua tuan-tuan, dia reling sekali lagi. Tu bahasa kita tu, reling. Min tarfin khafi ni reling. Mula-mula dia tengok nampak bergunung ganang ni. Dia tengok pahala dia bergunung ganang, bersusun-susun pergi belakang. Dia tengok sekali lagi, kosong. Faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Allah Ta'ala kata, mana-mana ibadat yang dilakukan oleh anak-anak Adam yang bukan kerana Allah, maka kami tukarkan pahalanya itu, kami tukarkan pahalanya itu menjadi debu yang berterbangan. Dia tengok tak mula-mula pahala tu, nampak. Pasal apa Allah bagi? Pasal dia buat. Tapi dia buat pasal apa? Pasal malu kat bini. Dia buat kerana apa? Pasal malu kat anak-anak. Maka di padang mahsyar Allah tunjuk juga pahala dia buat tu. Lepas tu dia geling sekali lagi, dia panggu sikit. Kali yang kedua dia tengok kosong. Faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah, kami telah tukarkannya menjadi debu yang berterbangan.
Kerana yang akan lekat dan kekal hanyalah amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu terduduk ke terguling, tuan? Terduduk ke terguling? Kita himpun duit KWSP, ada orang gaji besar, KWSP dia sampai 200,000. Sebab potongan dia banyak. Potongan dia 800. Kan? Potongan bulan-bulan tu baru potongan dia, belum lagi majikan. 200,000, 250,000. Elok umur 55 dia pun tengok 250,000 lah, banyak. Esok cek kosong. 250,000 tu orang buat keluar. Jadi apa dia dekat pejabat KWSP tu? Dia jadi apa? Dia kata alhamdulillah macam tu ke? Berguling, melompat, menjerit, kosong. Duit tu hilang macam tu saja. Yang tu baru kerja 30 tahun. Dan yang tu baru duit keperluan dunia. Bila pi di mahsyar ni, benda hak paling kita nak ialah pahala ataupun ibadat yang ikhlas yang diterima oleh Allah. Hak tu yang paling kita nak. Satu pun kita takkan bagi ke orang. Satu takkan bagi ke orang di mahsyar nanti. Bila kita buat benda baik, Allah terima. Contoh, nak keluar masjid, tengok ada kipas satu tak tutup, kita pun pergi tutup. Tak ada siapa tengok kita tutup. Kita tutup tu kerana Allah. Kalau biak jadi membazir, kita tutup atas kesedaran. Kita tutup tu sebab kita tahu hak ni benda baik. Allah pun terima. Yang tu satu kebaikan. 10 pahala dapat 10. Banyak mana satu tak tahu. Nanti di mahsyar Tuhan tunjuk satu Allah yang Allah bagi. No? Satu hak Allah bagi, buat satu kebaikan tu banyak mana tak tahu. Tapi Allah ganda jadi 10. 10 tu banyak mana? No? Kita nak faham 10 pahala. Bila Allah bagi 10 pahala, tuan-tuan nak faham. Kalau orang gaji 1,000 nak bagi hadiah dekat kita, hadiah hari lahir. Tuan-tuan agak-agak dia beli hak jam 5,000 ke, hak 2,000 ke, hak jam 50. Dah gaji dia 1,000. Dia kata nanti birthday hang aku nak bagi jam, tapi hak berapa punya tengoklah nanti. Kita pun duk berangan, dia beli Rolex apa. Kawan tu 1,000 kerja kilang. Dengan satu orang kawan kita, hak gaji dia 200,000 sebulan. No, sebut kot Langkawi nampak gayat, no, 200 kan. Hak belah KL tu tak gayat lah, memang banyak tu lah. Kan? Ramai hak banyak tu. Tuan-tuan, bila satu orang ni dia kaya, maka hadiah kalau dia janji nak bagi, dia takkan pi pasar malam beli hak RM50. Dah gaji dia pun 100,000, gaji dia pun 80,000. Tentu dia pi kedai hak mahal sikit. Paling bodoh hak jam 500. Bila Tuan kepada alam ni kata kat kita dalam Quran, siapa buat baik aku bagi 10. 10 tu banyak mana? 10 tu berdasarkan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu manusia bila dia tengok apa hak Allah bagi ni, dia tak sangka. Memang tak sangka lah, banyak lah. Sebab yang memberi itu ialah yang maha kaya. No? Yang maha kaya. Jadi nak kena jaga ni. Sementara kita duk hidup, duk hidup, Allah duk bagi nafas lagi. Kalau siapa yang duk sedang ni 30 tahun dah duk buat, dulu-dulu ni memang suka. Kalau buat orang puji ni suka. Siapa puji lagi dia tambah buat. Ustaz, lama dah Ustaz, dulu-dulu duk buat pasal takut kat suami Ustaz, buat ibadat. No, hak suami pula duk semayang pasal apa? Pasal malu kat anak-anak.
Malu kat pak mentua, 3 tahun dulu duk, awal-awal dulu 3-4 tahun menikah dulu, semayang ni betul-betul pasal malu kat pak mentua, Ustaz. Alah, duk hidup lagi ni. Amalan duk ada, tuan. Amalan ni Allah simpan. Macam mana hari ni kamera boleh rakam ribu-ribu jam, bukan ribu, puluh ribu jam boleh rakam. Tu CCTV tu dia rakam lama mana? Lama tu. Sehari 24 jam dia rakam. Nak unduk pergi ke mana pun boleh. Amalan kita duk ada, tuan. Ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas, ada yang munafik buat amalan, ada yang fasik buat amalan. Lama mana kita duk hidup, boleh perbaik amalan tu. Selama mana kita hidup. Kalau dulu teringat buat bukan kerana Allah, taubat, minta, ya Allah, terimalah semua amal ibadat yang telah kami lakukan. Macam tu. Baru dia Allah Ta'ala dia perbaik balik semua amalan lama tu, dia perbaik. Tuan. Amalan ni dia ada hak elok, ada hak tak elok, macam kain buruk, busuk pun ada. Semayang, tapi semayang tu buruk, terkoyak, kotor. Ada orang di mahsyar esok, bila dia bagi amalan semayang hak buruk, kotor ni, kan, malaikat gulung, baling ke muka dia. Maka sekarang law ni boleh perbaik benda tu dengan bertaubat. Hak buat dulu bukan kerana Allah tu, kemudian minta, ya Allah, terimalah semua, ya Allah, amalan-amalan yang telah kami lakukan, dan tidaklah kami melakukan sesuatu ibadat itu, ya Allah, kecuali dengan izin dan kehendak-Mu, ya Allah. Tuhan suka dengar satu orang hamba ni dia bermunajat kepada Allah, Allah Ta'ala suka dengar. Suka. Sebab tu orang-orang soleh dia banyak bermunajat. Bila satu orang di mahsyar dia terima buku dia dengan tangan kiri, maka bermulalah penyesalannya. Apa tanda satu orang ni nak terima buku amalan tangan kiri? Tanda dia ialah paling awal sekali bila dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati paling dekat sekali, tuan. Mati paling dekat sekali. Tak ada orang hidup 180. Umur 40 pun gigi 3-4 batang dah tak ada. Sagi tukar gigi palsu, tukar tak ada tambah. Tang ni 2, tang ni 3. Tuan. Tanda pertama, orang mula menyesal, saat pertama manusia mula menyesal ialah apabila datang hari kematiannya. Hari mati dia, tuan. Hari mati. Pasal apa? Pasal orang bila dia mati cara tak elok, mati su'ul khatimah, maka bermulalah hari-hari malangnya. Tak rehat dah. Kalau esok petang dia mati su'ul khatimah, maka bermula petang esoklah kesengsaraan dan penderitaannya. Sampai bila, Ustaz? Tak sampai bila, dia tak ada sampai bila dah, habis. Tuan-tuan, manusia bila mati su'ul khatimah, habis. Heret pi alam barzakh, yang tu cerita alam barzakh tu. Heret pi alam barzakh, mula-mula kena tanya hari pertama tu, kena balun siap dah hari pertama dah. Tu dia, tu yang kata nak relax sangat tu, yang kata nak rehat sangat, yang kata nak lawan Tuhan ni, hari pertama Ta'ala hantar malaikat maut pi ambil nyawa dia, hari tu start dah kena. Sampai bila? Dia tak ada sampai bila. Start su'ul khatimah, bermulalah hari penyesalan dia yang tak sudah-sudah. Mulut dia menyesal, sampai Allah Ta'ala akan kata, diam, ikhsa'u wala tukallimun. Tuhan kata kat dia. Sebab apa? Mulut tu duk menyesal, badan duk kena katuk, sehingga mereka dijerkah oleh Allah di dalam neraka. Kesemua ahli neraka diam, tak berani dah cakap.
No? Mula bila menyesal? Hari pertama mati. Hari pertama itulah yang nak kena pukul dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lepas tu, lepas kena pukul dengan malaikat Munkar dan Nakir pasal tak boleh jawab soalan, bawa pergi tempat azab, tempat penyiksaan. No, alam barzah, di alam sana, satu kawasan luar tu semua hak geng nipu kuat, geng share berita fitnah, geng share aib orang, geng share berita mohong, tak cek apa dah, kira share lah. Hak geng menipu kuat ni, di barzakh nanti dia ada satu kawasan, semua geng penipu kuat, daripada kecil-kecil sampai kepada hak paling besar, hak pemimpin sampailah ke bawah, duduk setempat, dipersilakan. Tak rehat dah. Subhanallah. Lepas tu macam mana ustaz? Macam mana apa? Esok di mahsyar kena di mahsyar pula. Lepas barzakh, mahsyar. Ulama kata mahsyar ini tidak diketahui berapa lama panjangnya. Cuma kata para ulama, paling sikit Allah bagi tahu 50,000 tahun. Balui kah nak ambil duit orang hidup di dunia ni? Balui ke tak semayang? Anak-anak kita tak semayang di rumah, sedang-sedang aksiden mati je. Kan banyak aksiden ni, lah ni banyak ni budak-budak muda aksiden mati berlambak. Tahun lepas anak kawan lain, no, tahun ni tak tahu dia anak siapa. Bukan kata tahun lepas di Langkawi kan, tahun lepas ada hak mati berapa tempat, 2-3 tempat. Ni tahun ni tak habis lagi ni, bulan 10, 11, 12. Giliran siapa pula? Anak kita pula ke? Awal tahun itu kampung sebelah. Giliran itu sedang berjalan di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mula menyesal tu awal. Dengan sebab tu malam ni kena mula dah perbaik. Malam ni kena mula teliti dah. Dia kena mula teliti tengok. Ni umur 50 dah ni. Cuba teliti tengok. Daripada umur 15 sampai 20, apa kita duk buat dulu? Umur 20 sampai 30, benda apa yang paling banyak kita buat dosa kepada Allah dengan kepada orang? Kan macam-macam kita buat. Taubat hak nu tak tinggal lagi, hak ni tak tinggal lagi, kan? Taubat hak A, B tak tinggal, taubat hak B, C pula. Umur 30 sampai 40, tengok balik benda apa pula kita buat. Sementara Allah bagi peluang. Bila satu orang dia Allah Ta'ala timbang amalan dia, timbang dosa banyak. Bila dosa banyak jadi apa tuan? Bila dosa banyak, kita orang Islam hak mengaji ni tuan, di padang mahsyar esok kita reti bila dosa banyak kita tahu dah neraka. Hak bukan Islam ustaz, hak bukan Islam dia akan tanya. Dia akan tanya, ni ada apa ni? Dia akan tanya. Tapi pelan dia kata ni apa dia? Kita orang Islam hak duduk sebelah dia, kita akan beritahu, ni nama dia timbang amalan. Bila dosa tu lagi banyak pada pahala, pergi ke mana tuan? Neraka habis ya? Kalau neraka ni ialah satu tempat yang bergaung, dalam dia punya dalam dia makan masa ribu-ribu tahun nak sampai bawah. Nak lempak batu ni apa nama ni, atas, di atas neraka ni dia bergaung.
Kita lempak satu batu nak sampai tu ribu-ribu ton. Kalaulah neraka ni gaung saja. Lepas tu siapa yang buat dosa banyak duduk dalam gaung hak dalam tu. Hak tu pun tersiksa dah, boleh mati duduk dalam gaung tu kalau tak ada api. Kalau tak ada api pun boleh mati dah duduk dalam tu, gaung tu dalam. Sebab apa? Sebab sempit gaung tu, dalam gaung tu, nak menapas tak boleh. Allah sebut dalam Quran dalam satu ayat, wa idza ulqu minha, dan apabila ahli neraka dilemparkan masuk ke dalamnya, bukan turun dengan eskalator nah. Baling ketui batu 1000 ton, ketui batu tu baru sampai lantai. Ni bukan main-main punya ni cerita ni. Itulah neraka. Ketui batu tu baling, ada yang 5000 ton lagi dalam. Ulama kata neraka ni kalau dia gaung saja tanpa api pun manusia mati dah. Sebab nak kena hidup tu sempit bawah tu. Kenapa saya sebut sempit? Sebab Allah sebut wa idza ulqu minha, apabila satu orang ahli neraka, malaikat lempak dia masuk dalam gaung neraka, makanan dayiqan, dia akan masuk celah sempit. Nak tahu neraka macam mana? Ni dia. Makanan dayiqan, dia turun bawah tu, dia di gaung sempit. Muqarranin, dah sempit, tangan kena ikat. Siksa tuan-tuan, tersiksa dah. Tangan kena ikat. Waktu lempak tu ikat dah dengan apa nama ni, dengan chain, apa dia, rantai besi tu ikat dah. Ikat baru lempak. Insya-Allah. Tuan-tuan, lempak turun pi satu gong tinggi dalam keadaan tangan dan kaki terbuka, dengan lempak dalam keadaan tangan dan kaki kena ikat. Hak mana lagi sakit? Hak kena ikat lagi sakit. Ini cerita apa nama ni? Dilempar masuk dalam sana. Da'au hunalika thubura. Tuan-tuan, bila jatuh kan, orang ahli neraka kena lempak ni, bila dalam keadaan ikat tu, jatuh tu pecah. Dia jatuh tu pecah, dia pun sakit, dia menjerit subur. Cakap Arab semua, subur ni apa dia? Mampu bahasa kita. Subur ni hancur, punah, rosak. Perkataan mengeluh yang berat. Subur. Jangan buat nama anak pula, jangan buat nama kedai kan. Dia kata sedap ni nama ni, subur no? Kedai makan subur. Huruf sa no? Kalau sad penyabar, sabur, seorang yang sabar. Kalau subur, perkataan mengeluh yang berat. Bila dia jatuh tu hancur, dia kata mampu. Bahasa kita ni terjemah sedap sikit. Apa kata malaikat? La tad'ul yawma thuburan wahidan. Allahu akbar. Malaikat Zabaniyah, nama malaikat yang bertugas di dalam neraka Zabaniyah, ramai. Kalau hari ni kalau penjara, pegawai penjara lah. Dalam neraka, malaikat-malaikat yang duduk bertugas sebagai tukang siksa di dalam neraka, nama mereka Zabaniyah. Pun nama sedap kat tu kan. Buh Zabaniyah, tak ada orang kawan dah dengan budak tu kan. Bila dia kata ni kawan ni hak kena tauk ni, ahli neraka yang diikat, bila dia kena tauk jatuh tu, pecah tu mulut dia, kata hancur. Malaikat pun kata kat dia, hari ni
Hang jangan sebut satu saja sekali je hancur. Tu perli tu tak tahu nak kata. Malaikat perli dia ni memang padat lah. Malaikat kata, ni jangan kata satu je hancur. Wad'u suburan kathira. Sebut bagi banyak kali sikit, akan hancur banyak kali. Malaikat kata, ulang banyak kali nanti. Sebab hari ni Allah bukan menghancurkan kamu sekali. Allah akan hancur bagi banyak kali. Allah akan hancurkan kamu berulang-ulang kali. Allahu Rabbi. Tuan-tuan nak jegih kat malaikat tu? Dunia boleh lah orang perli kita jegih kan? Jegih sampai tak kelip ni. Merah mata-mata ni orang ni. Bergaduh dunia, gaduh tapak kedai, gaduh rumah sewa, bergaduh tempat parking boot kan? Sampai mati tak cakap. Kelih lah. Esok renung malaikat tu. Saya keluar masuk penjara bukan ISA lah, pi ceramah. Penjara-penjara ni banyak dah. Penjara Juvana pun saya kat Sungai Tani ada satu pun masuk berapa kali masuk penjara. Bila mai tempat penjenayah berat ni tuan-tuan, mereka panggil buat tazkirah. Bukan ramai pun, 20 orang je duduk dalam sel penjenayah berat. Sampai-sampai tak boleh tengok. Saya tunduk. Saya kata, apa siapa ni? Saya panggung balik tengok satu-satu, tak boleh tengok. Dia mai ketat dada ni, dia mai ketat, dia mai berdebar-debar, dia jantung ni dia mai laju, dia mai sejuk, seram sejuk. Saya kata, bukan aku takut apa pun jadi, tapi jadi ni. Subhanallah. Tu tengok penjenayah tuan. Ni siapa kerja penjara dia tahu. Saya bawa budak-budak saya pi melawat muzium penjara di Melaka. RM1 dia. Asal memang penjara betul, depa buat muzium. Pi tuan-tuan, bawa anak-anak. Tolak masuk dalam penjara tu. Tolak gempang je lah, bukan tolak ni. Sebab dia penjara betul. Semua jenis penjara dalam tu. Sampai tempat gantung ada, dia akan bawa pi. Ketang budak-budak kita tengok tuan-tuan. Penjara ni, pi. RM1, alhamdulillah, sangat menginsafkan. Pegawai hak bawa kami, dia terang lah setiap section tu, dia terang. Dia kata, ustaz ni, dia terang pengalaman dia. Hari pertama saya masuk penjara ni, semua penjenayah berat ni, mereka kena beratok panjang tu. Kami pun masuk. Saya masuk hari pertama tu, nak pitam, dia kata. Bila semua duk perhati dia, duk renung dia, hak penjenayah ni 20-30 orang ni, semua duk perhati dia. Dia kata, ustaz, dia mai dada jadi ketat, keluar berpeluh cerau-cerau ni, sejuk habis tangan ni, nak pitam. Saya kata, saya rasa dah tu. Waktu dia jadi macam nak pitam tu, kawan dia mai, kawan dia kata, awak berasa sejuk kan, seram sejuk lah. Rupanya semua rasa macam tu. Tuan-tuan tahu apa siapa? Penjenayah renung. Orang hak buat dosa banyak ni, hak tak semayang, hak dengan arak bunuh orang, lepas arak bunuh orang ni, mereka ni 20 orang renung. Roh kita ni jadi lemah tuan, jadi lemah. Jadi hak tu baru orang renung kita. Tapi lepas tu dia bukan renung kasih sayang lah tuan-tuan. Memang dia renung tu, dia kira nak makan lah, macam nak makan kita ni. Hak tu baru orang renung kita. Kalau malaikat, baru kita faham hadis Nabi sebut, para malaikat ini bila menyambut roh-roh yang mati su'ul khatimah, mereka akan memandang dengan pandangan yang tajam. Tengok kita dalam pandangan yang tajam. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, turun mai malaikat azab, nama dia, ramai turun mai, semua melihat kita dengan pandangan yang tajam. Kita dulu tak ada pengalaman, kita kata, awak tengok malaikat tengok dengan pandangan yang tajam. Tengok
Ni kita tak faham lagi ni. Pandangan saja boleh merebahkan orang. Kalau manusia yang buat jenayah tengok kita pun, kita berasa nak pitam, malaikat tengok. Malaikat dia pandang, dia jegir lah. Orang kita kata jegir kat kita. Subhanallah, baru kita faham. No? Bila pahala sikit, dosa banyak, ahli neraka. Allah Ta'ala akan bagi satu retah keputusan penuh. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ayat Quran. Dan adapun mereka yang diberikan buku dengan tangan kiri, dia bukan kita pilih nak angkat tangan mana, tuan. Bila dosa banyak, pahala sikit, tangan ini akan terangkat macam tu. Dia terangkat, dia sendiri terangkat. Siapa yang tangan kiri dia terangkat, ahli neraka lah dia. Habis tuan. Teruk pada tu lagi, mereka yang mengambil buku daripada arah belakang. Wara'a zahri, daripada belakang. Ulama tafsir kata daripada belakang tu macam mana? Tangan dia terangkat, dia jolok kot ni. Dia jolok kot leher ni, pergi ke belakang, tembus ni, ambil buku. Hak ni dua kali ya. Hak ni dua kali hak ambil tangan kiri tu. Hak kiri tu ahli neraka dah. Ni hak jolok tangan kot ni. Dia jolok sendiri ni, keluar ni. Kan? Allahu Rabbi, habis kot ni. Hak ni ayat ni, ayat 25 surah apa tak? Bila angkat ambil buku dengan tangan kiri, dia tahu dah ahli neraka. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata, ish, kalau tak ambil buku ni tak apa. Kalau tak ada ni, ambil buku ni. Kan dia tak, memang dia tak mau tangan kiri. Walam adri ma hisabiyah. Nampak tuan? Ayat ni tuan-tuan duk baca ni. Nah, saya tengok apa nama ni, surah apa, sedang tuan-tuan balik tengok. Walam adri ma hisabiyah, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, juzuk 28 ke 29 kan? Duduk di belakang no? Tuan-tuan baliklah tengok ayat ni. Bila satu orang ambil buku tangan kiri, dia kata, ya Allah, kalau tak ambil tak apa buku ni. Dia sebut dah. Dia start sebut dah. Walam adri ma hisabiyah. Ish, kalaulah aku tak tahu apa pasal kira-kira amalan ni. Dia buat. Nampak tak mulut dia mula ni dah. Satu-satu dah. Dia duk merungut ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ish, kalau tak ada semua ni pun tak apa. Tak habis lagi. Manusia tu yang nak kena jerkah dengan Allah tu. Dia duk mula merungut tu. Duk mula depan Tuhan ni. Duk mula merungut. Ma aghna anni maliyah. Dia kata tak guna, duit banyak mana tak guna. Nampak tuan? Dia kata rupanya duit banyak mana pun tak guna. Dia duk teringat harta dia hak 23 juta, 5 juta, 8 juta kata 600,000. Mati hari tu ni tinggal tanah punya banyak. Rumah sewa berpuluh-puluh waktu mati. Dia kata rupanya duit sikit tak guna. Ma aghna anni maliyah. Ni ayat ni 28. Halaka anni sultaniyah. Dia kata pangkat pun hancur habis, dia kata.
Rupanya hak duk jadi Perdana Menteri dulu tak ada guna hak tu. Jawatan tu Allah tak tengok rupanya. Waktu tu dia nak sebut. Dia kata Allah, dia kata rupanya ni jadi sultan 30 tahun. Tuhan tak pandang sesaat pun jawatan sultan kamu 30 tahun. Apa bukti dia? Halaka anni sultaniyah. Hancur habis dia kata hak jawatan-jawatan aku pegang itu. Tak guna sesin. Habis dia nak merungut. Pangkat dia Allah tak timbang, kekayaan dia Allah tak timbang, anak dia ramai Allah tak timbang, dia orang terkenal Allah tak timbang, harta dia banyak Allah tak tengok. Dia duk sebut, habis aku ni kan. Ambil buku tang kiri tu, dia kata harta pun tak jadi, pangkat pun tak ada apa, kemasyhuran pun tak ada apa. Ni depan Tuhan dia duk merungut. Dalam duk merungut tuan-tuan, Allah Ta'ala akan kata kat dia, ni hak turn dia tu, hak turn dia tu, khudhuhu faghulluh. Allah Ta'ala kata mai tak ada ni, saya buat bentuk tangan ni tak ada lah. Maksudnya Allah Ta'ala akan sebut ketika tu memanggil sekumpulan malaikat pengazab, bukan seorang tuan, ramai. Khudhuhu faghulluh, ni mai ambil ni, pilih empat dia. Thummal jahim salluh, buang dalam neraka jahim, sagi salai dia. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Heret dia, ubah tubuh badan dia, dia ambil rantai 70 hasta, lilit, maka Allah pun tukar bentuk badan dia. Tonton jadi apa? Nabi kata ahli neraka ini tubuh badannya besar. Kita hari ni semeter setengah ni, semeter 160, 150 cm, 170, 180 cm. Ni kita. Paling tinggi pun 2 meter lebih. No, orang paling tinggi dalam dunia. Tengok dalam YouTube ada. Tinggi. Sampai sakit. Bila dia angkat tangan kiri ambil buku amalan, dia tahu dia ahli neraka, dia duk merungut. Allah Ta'ala kata ni, ambil ni, heret pergi. Sagi lilit dulu dengan rantai besi. Kata Rasulullah, lalu ditukar seluruh rupa dan tubuh badannya. Jadi wuduh. Jadi besar. Nabi kata besarnya ahli neraka ni, gigi dia saja, satu gigi dia sebesar bukit Uhud. Gigi dia tu besar mana? Dia ni dengan lebar, dengan tebal badan ni, tebal kot ni, lebar kot ni, dengan lebar. Tuan-tuan, kalau gigi besar Uhud, badan besar mana? Bayang lah. Duk tengok Atromen apa semua tu. Atromen kecil lah kira. Kan, tak tinggi mana. Dia ni besar lagi, tuan. Bila dah tukar besar, para ulama tafsir kata kenapa tubuhnya dibesarkan ahli neraka ni. Ahli syurga pun besar, tapi 60 hasta sahaja. 60 hasta ketinggian Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, ahli syurga semua tinggi Nabi Adam, laki dan perempuan. Ahli neraka saya rasa berapa? 10 kali ganda lebih besar daripada ahli syurga. Kenapa? Kerana apabila semakin lebar tubuh badannya, maka semakin banyaklah bahagian yang dia rasa sakit apabila disiksa dalam neraka kelak. Faham tuan? Satu jari kena bakar, banyak ni. Dengan satu tapak tangan kena bakar. Hak mana yang lagi sakit? Satu tapak tangan, sebab satu tapak tangan lagi besar. Satu tapak tangan kena bakar dengan satu badan. Satu badan lah sakit ni sebab banyak tempat. Maka kata ulama tafsir, sebab tu Allah besarkan, bagi besar tubuh badan dia. Kemudian dah besar, uduh
lalu dibawa rantai yang panjang. Tuan-tuan buka surah Al-Haqqah ni, tuan-tuan tengok ayat 32. Allah Ta'ala kata 70 hasta. Kita kata 70 hasta tak cukup lah Ustaz, kalau gigi dia saja besar bukit Uhud. 70 hasta baru berapa meter? 30 meter. Nabi kata 1 hasta perjalanan daripada Mekah pergi Iraq 2000 kilometer. Para ulama tafsir sebut hadis ni, ayat Quran ni, ulama tafsir tulis Nabi ceritakan bahawa 1 hasta itu sangatlah panjang. Bukan 70 hasta dunia. Punya panjang tuan. Padanlah kita pun besar. Kita pula, auzubillah no. Hak tu ahli neraka tak disebut kita kan. Padanlah ahli neraka pun besar. Bila Allah Ta'ala panggil khudhuhu faghulluh. Apa maksud khudhuh? Khudhuh itu maksud dia ambil depa ni. Allah panggil seorang ke ramai? Ramai. Siapa pandai bahasa Arab, khudhu tu dia ada waw jamaah. Fi'il amar kata arahan yang ada waw ramai. Waw tu untuk ramai. Maksudnya bukan seorang mai belik dia ni. Allah Ta'ala panggil kumpulan malaikat, mai. Satu kumpulan tu mai ni. Ni belik kawan ni. La ilaha illallah. Panjang mana pula besi tu dia tu. Tak nampak tang mana ujung dia. Sebab 1 hasta pun Nabi sebut jarak daripada bandar ke bandar. Saya tak ingat secara tepat yang Nabi sebut tu, bandar mana ke bandar mana tu, tapi jauh bandar tu. Lebih kurang 1000-2000 kilometer. Rupanya pasal apa besar dan panjang besi tu? Pasal tubuh ahli neraka tu panjang, besar. Lalu diikat, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Ni hadis sahih ni. Besi tu buat masuk dalam mulut ahli neraka, masuk, jolok, keluar kot bungkuk. Tu dia sebut terus. Keluar kot, apa nama ni, orang Kedah tu. Dubur dia. Keluar kot dubur dia. Jolok, malaikat jolok. Malaikat ramai. Jolok keluar kot dubur. Lalu diangkat seperti mana binatang yang dipanggang untuk dibakar. Hak kita nak golek kan, kita jolok kot ni. Ni ulama tafsir sebut ni. Lalu diangkat besi tu seperti mana binatang yang hendak disalai. Angkat pergi mana? Angkat pergi neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah perjalanan dia, tuan-tuan. Yang Allah Ta'ala nak suruh kita buat persiapan ni, hak tu lah. Bila nak mula menyelesai? Hari pertama jumpa malaikat maut, hari tu mula menyelesai. Bila hari pertama tu Ustaz? Esok petang boleh jadi. 3 hari lagi boleh jadi. 2 bulan lagi boleh jadi. No? Ada orang 2017 last, 2018 tak jumpa dah. Jadi sama-sama kita apa nama ni, ambil inilah apa iktibar daripada apa yang saya sampaikan. Saya rasa setakat itu dulu, insya-Allah kuliah ceramah ringkas kita pada malam ni. Moga-moga kita mendapat pengajaran daripada apa yang saya sampaikan untuk sama-sama kita melakukan persiapan menuju ke satu alam yang kekal selama-lamanya, satu alam yang tidak akan ada lagi kematian.